Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalam. Semua sihat ke? Sihat. Sihat macam mana tu? Okey. Hari ini hari Khamis, saya akan nak ajar awak sikit berkaitan pendidikan kesihatan, itu pemakanan. Unit 3 pemakanan. Okey, sebelum tu jom kita tengok video dulu sama-sama berkaitan pembelajaran hari ini. Boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Alright. Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to. Boleh nampak video saya? Boleh. 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 Okey, terima kasih. At work. Stay on top of emails, documents, and Okey, kita tengok video ni dulu Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa kabarmu? Boleh kongsikan aktiviti anda di masa PKP ini? Adakah anda rak makan? Ataupun adakah berat anda semakin naik? Ataupun anda rasa selalu mengantuk dan letih? Baiklah. Kemungkinan besar anda tidak mengamalkan pemakanan yang seimbang dan sihat. Alah, saya tak suka makan sayur. Saya pun tak suka berdayet. Adakah anda rasa sukar untuk mengamalkan pemakanan yang sihat? Jangan bimbang. Di sini saya akan kongsikan 5 tips mudah pemakanan sihat yang ringkas dan berkesan. Tips pertama, sediakan sendiri bahan makanan anda. Ini akan membantu anda untuk mengelakkan penggunaan bahan perasa dan pengawet yang banyak. Bahan-bahan ini tidak baik untuk kesihatan ya. Tips kedua ialah tukar demi kesihatan. Sedapnya makanan goreng ini. No. Tukar atau kurangkan makan makanan yang bergoreng. Sebaliknya, biasakan makanan hidup. Baiklah semua, itulah mudah pemakanan sihat yang ringkas dan berkesan tanpa perlu berlapar atau memaksa diri anda sepanjang hari. Adakah anda mempunyai pemakanan sihat tersendiri? Bolehkah anda berkongsi tips pemakanan sihat mengikut gaya anda? Tuliskan di ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton. Sampai di sini sahaja. Semoga bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Okey semua. Adam, boleh terangkan tak berdasarkan video tadi apa yang awak faham berdasarkan video yang saya tunjuk tadi? Adam? Tak dengar. Sihat. Sihat? Apa yang sihat? Makanan yang sihat. Kuat ke suara awak tu? Makanan yang seimbang dan sihat. Okay, good. Okay, apa awak faham pasal pembelajaran hari ini? Pasal video tadi. Pemakanan sihat. Makanan sihat.
Okey, betul tu semua. Hari ni kita akan belajar berkaitan tajuk pendidikan kesihatan berkaitan pemakanan. Okey, semua boleh buka buku teks awak, muka surat 182 dan rujuk situ dan saya akan kupas satu persatu. Okey. Share window. Okey, tunggu jap. Saya nak present satu share. Right. Okey, boleh nampak tak buku teks ni? Okey, boleh nampak tak? Boleh. Nampak lagi? Boleh nampak. Dia tulis ke apa ni? Ha? Pembelajaran. Stand. Okey. Okey, betul. Hari ni saya akan ajar sikit tentang pemakanan. Okey, topik ni kejap je. Tak memerlukan masa yang lama. Okey, kita pergi dengan SP dia dulu. Awak akan faham dan topik ni akan faham fungsi, kepentingan makronutrien itu karbohidrat, protein serta lemak. Okey. Itu makronutrien. Okey. Memahami fungsi kepentingan mikronutrien itu mineral serta vitamin. Makro dan mikro. Makro adalah benda yang benda yang nyata, benda yang nampak. Okey. Kalau mineral atau vitamin ni benda yang halus lah, kurang nampak, tak nampak. Okey, seterusnya menganalisis pemakanan yang sesuai berdasarkan makro dan mikronutrien untuk menangani obesiti. Okey, selanjutnya menilai kepentingan pengambilan makronutrien dan mikronutrien mengikut keperluan. Okey. Okey, boleh baca ni. Awak nampak tak? Boleh baca tak? Ni. Bawah ni. Kurang nampak. Kurang Kecil. nampak. Kecil sangat. Okey. Saya tolong baca maafkan saya tak sempat buat slide. Okey. Kita tengok buku teks je ini sebab topik ni singkat je. Okey, makanan sihat dan selamat berdasarkan makronutrien dan mikronutrien mengikut keperluan adalah penting. Selain itu, pemakanan sihat dan selamat dapat menangani obesiti dan mengurangkan berat badan. Siapa tahu obesiti itu apa? Boleh bagi tahu saya obesiti itu apa? Masalah berat badan. Okey, masalah berat badan lagi? Berat badan Adam. berlebihan. Apa Adam? Berat badan berlebihan. Awak apa tu? Mati TikTok. Okey. Seterusnya, tubuh badan memerlukan nutrien untuk pelbagai fungsi. Okey, fungsi dia yang pertama, fungsi pembesaran dan perkembangan badan. Pembesaran ni adalah pembesaran awak lah. Dari mula-mula awak lahir serta sampai sekarang awak dah tingkatan 1. Pembesaran dan pembesaran badan awak. Okey. Dia fizikal berubah. Dia lebih kepada fizikal awak berubahlah dan mental slow-slow akan berubah. Okey, seterusnya keseimbangan sel dan tisu, pembekal tenaga untuk melakukan aktiviti fizikal. Okey, awak makan makanan sihat. Okey, dia memberikan tenaga kepada awak. Sebagai contoh yang banyak menyumbang tenaga kepada diri kita adalah karbohidrat dan protein. Apa yang banyak menyumbang tenaga? Karbohidrat dan protein. Okey. Boleh tolong saya listkan apa itu makanan karbohidrat? Apa contoh makanan karbohidrat? Apa contoh makanan berprotein? Adam, berkarbohidrat ni makanan apa?
Boleh. Dengar tak? Dengar. Okey, karbohidrat ni contoh makanan karbohidrat. Okey, contoh karbohidrat ni adalah nasi. Okey, nasi dan protein merupakan contoh protein adalah sumber-sumber seperti ikan ni, dia menghasilkan protein. Okey. Fungsi makronutrien dan mikronutrien. Okey, dia berbeza makro dan mikro. Okey, untuk makro ia terdiri daripada karbohidrat, protein serta lemak. Apa fungsi dia? Fungsi dia membekalkan tenaga kepada tubuh badan. Okey. Seperti saya cakap tadi, karbohidrat dan protein dia membekalkan apa? Membekalkan tenaga. Dengar tak ni? Ke saya cakap sorang-sorang? Dengar. Dengar. Mikronutrien pula terdiri daripada mineral, vitamin. Fungsi dia untuk mengawal fungsi tubuh badan. Okey, kita pergi ke seterusnya. Okey, ni antara contoh-contoh fungsi makronutrien dan mikronutrien. Okey, saya nak tanya, karbohidrat, protein dan lemak tu adalah dalam kumpulan makro atau mikro? Makro. Makronutrien. Okey, ada mineral dan vitamin adalah kumpulan Hello? Mikro. Okey, mikro. Yang tiga makro, dua mikro. Okey, fokus ya. Okey, fungsi karbohidrat yang perlu awak tahu adalah satu, dia membekalkan tenaga yang diperlukan oleh tubuh badan. Okey, karbohidrat ni kalau ambil lebih-lebih pun dia berbahaya. Dia akan menyebabkan satu, obesiti, dua, diabetes, gula dalam darah meningkat. Okey, kandungan gula dalam darah meningkat. Dia membahayakan kesihatan. Okey, kalau kita ambil kurang pun dia berbahaya kepada tubuh. Okey, dia akan menjadi kelaparan, gangguan metabolisme otak. Akhirnya otak awak tidak dapat berfungsi sepenuhnya. Awak lemah, lesu, tak ada tenaga untuk membuat sesuatu pekerjaan. Itu pentingnya karbohidrat. Tu tiap-tiap hari kena sarapan nasi untuk mulakan hari awak dengan tenaga. Okey. Okey, seterusnya adalah protein. Okey, apa fungsi protein? Fungsi protein adalah dia membina sel tubuh badan. Sel tubuh badan. Kalau banyak-banyak pun dia side effect apa-apa pun, makronutrien dan mikronutrien ni, kalau awak ambil banyak ataupun ambil banyak secara berlebihan atau kurang, dia akan ada kesan sampingan lah dalam diri awak. Okey, sebagai contoh, kalau untuk protein, dia akan menyebabkan beban kerja hati. Okey, dan gangguan ginjal. Okey. Kalau kurang, dia akan lapar, mudah sakit serta gangguan metabolisme otak. Okey, untuk protein dan karbohidrat, dia kalau kurang, dia akan mengganggu fungsi otak-otak untuk bekerja. Okey, lemak. Okey, apa function lemak? Okey. Apa?
Okey. Fungsi lemak ini adalah untuk membantu pembinaan tulang. Okey, fungsi lemak adalah untuk membantu pembinaan tulang. Lemak yang berlebihan, pengambilan lemak, kandungan makanan yang mengandungi lemak yang berlebihan akan menyebabkan masalah satu. Yang pertama adalah obesiti macam aku cakap tadi, dan obesiti ni adalah berat badan yang berlebihan dan dia akan menyebabkan lemak-lemak terkumpul tu akan menyebabkan gangguan-gangguan pada sistem organ dalam badan yang lain lah. Okey, tu tak eloknya obesiti. Bila obesiti ni kebanyakannya kita akan rasa malas dan sukar untuk melakukan kerja-kerja yang mendatangkan peluh. Okey. Okey, mineral dan vitamin. Mineral dan vitamin. Okey, apa fungsi mineral dan vitamin ni? Hello, masih bersama saya lagi ke? Ya, masih. Dam? Ya, ada. Okey, apa fungsi mineral ni? Mineral dan vitamin. Dia adalah untuk membina sistem pertahanan badan. Apa fungsi dia? Membina sistem pertahanan badan. Okey, betul tu. Mineral dan vitamin ni boleh didapati dalam badan kita dan dikategorikanlah sebagai mikronutrien. Macam awak tengok, dia apa-apa pun, makro dan mikro ni macam saya cakap, dia kalau lebih tak boleh dan kurang pun tak boleh. Okey. Okey, kalau lebih mineral, cirit-birit, muntah-muntah. Okey, kalau lebih vitamin, boleh berasa mual serta muntah-muntah. Okey, kalau kekurangan mineral ni akan menyebabkan hilang nafsu makan, cirit-birit, gangguan metabolisme dalam otak. Okey. Faham tak? Setakat ni faham tak apa yang saya ajar? Faham? Adam faham, Adam? Adam faham ke tak? Faham. Kenapa suara awak slow tu? Awak kat mana tu, Adam? Kat dapur. Hello? Ya, kat dapur. Dekatkan mic dulu. Okey, seterusnya. Ni kalau awak boleh nampak. Nampak tak ni? Ni contoh-contoh makanan yang perlu awak ambil dalam satu hari itulah. Okey, kita mula dengan sarapan. Nampak tak ni? Buku teks ni. Nampak? Okey, tidak kalau tak awak boleh rujuk buku teks yang awak pegang sekarang. Okey, untuk sarapan bermula itu makan pagilah kalau sarapan. Dalam pukul 6.30 pagi hingga 8.30 pagi. Okey, sarapan ni kalau dia terpulang, dia adalah makanan-makanan ringan macam contohnya roti, dia membekalkan tenaga, ataupun nasi, dia membekalkan tenaga untuk bertahan sampai ke tengah hari lah. Kebanyakannya kalau skip sarapan ni kurang elok lah kerana dia boleh mengganggu tenaga kerja kita untuk melakukan aktiviti seharian. Okey, ada yang akan mengalami sakit perut kalau dia skip sarapan ni. Okey, contoh makanan dia roti, telur, nasi lemak. Okey, kalau nak berkhasiat ambil roti, air susu, air Milo. Okey, untuk pagi. Okey, untuk tengah hari awak tengok ni dia sediakan nasi, roti, ikan, ayam, keju, tahu, buah-buahan. Okey. Okey, di tengah hari kewajipan memang semua manusia lah akan tengah hari ni dia akan ambil makanan-makanan yang berat. Kenapa? Makanan yang berat dia memerlukan lebih tenaga untuk bekerja pada waktu petang. Okey.
dia akan makan karbohidrat nasi, dia akan ambil nasi serta makanan protein ikan atau ayam dan air, sedikit air manis ataupun air putih lah, air putih untuk terus hydrate. Okey. Okey, untuk petang ni kalau boleh ambil, kalau tak boleh pun tak apa. Petang ni penting, kepentingan dia sangat kurang. Dalam petang ni kita akan makan contohnya makan kari pap ataupun kari pap makan kuih muih dan air sikit lah. Air terpulang, air putih lebih baik. Okey, untuk malam seperti makan tengah hari kita akan makanan berat. Sebagai contoh dalam buku teks awak ni, malam dia akan start 6 petang hingga 8.30 malam. Makan pada lewat malam jangan dia tak elok untuk tubuh badan. Okey. Macam contoh nasi, pasta, bijirin, keju, ikan, jeli atau aiskrim serta buah-buahan. Pastikan makanan tengah hari dan malam awak sentiasa ada buah-buahan yang bernutrien tinggi. Contohnya tembikai, kurma ke apa ke, pisang. Asalnya buah-buahan. Okey, dia penting untuk tubuh badan awak. Okey, faham tak? Faham tak? Faham. Faham. Faham Okay, good. Okey, boleh nampak tak perbualan dua orang ni? Boleh nampak. Okey. Nampak tak perkataan dia? Kurang. Okey, saya tolong bacakan dialog antara dua orang ni dan awak tolong ulang. Adam, awak pegang dialog ni. Mengapa awak nampak sedih, Akil? Faham? Boleh? Cuba boleh tolong ulang apa yang saya cakap tadi. Dam. Boleh. Okey, cakaplah. Okey, ulanglah apa yang saya cakap tadi, Adam. Saya cakap, ulang apa yang saya cakap ni. Mengapa awak nampak sedih, Akil? Dengar tak? Dengar. Lepas tu ulanglah apa saya cakap tadi. Ulanglah. Kenapa awak nampak sedih, Akil? Okey, pandai pun. Adam, awak kurang fokus. Awak main apa, Adam? Fokus sikit. Okey, untuk Akil. Okey, saya sedih kawan-kawan ejek saya gemuk. Saya sedih kawan-kawan ejek saya gemuk. Okey, awak pegang dua ayat tu. Okey, sekarang lakonkan situasi dengan menggunakan ayat tu. Dengan menggunakan ayat tu, saya bagi ayat Adam dan ayat Akil. Adam akan mulakan situasi macam dalam buku. Adam mulakan pertanyaan dan Akil menjawab. Okey, boleh mulakan sekarang. Kenapa awak nampak sedih, Akil? Saya sedih kawan-kawan saya ejek saya gemuk. Okey, alright. Okey, berdasarkan situasi dua orang tu yang awak telah cakap antara Adam dengan Akil tu, apa yang boleh awak berdua simpulkan berdasarkan situasi tu? Akil mengalami apa? Adam, Akil mengalami apa? Kena Akil mengalami obesiti. Itu berat badan yang berlebihan. Mengalami apa? obesiti. Apa tu obesiti? Berat badan berlebihan. Okey, Akil mengalami berat badan yang berlebihan. Okey Akil, bila awak dapat berat badan berlebihan,
kenapa awak dapat obesity berlaku ke atas diri awak? Okey, boleh bagi saya contoh. Sebab-sebab, bukan sebab, satu sebab je. Kenapa obesity berlaku? Pemakanan yang tidak seimbang. Okey, bagus. Okey, tepat sekali. Berdasarkan pembelajaran kita ini, ia berlaku kerana pemakanan yang tidak seimbang dan pengambilan makanan yang berlemak tinggi. Okey. Betul tu. Okey, okey, latihan. Okey, sampai situ saja hari ini untuk pendidikan kesihatan. Tak panjang pun. Sebab tu saya tak buat slide. Okey. Okey, ada apa-apa yang awak kurang faham tak? Tak ada. Ada. Tak ada Okey, untuk latihan saya nak awak buat satu latihan. Okey. Awak boleh buat satu peta minda. Okey, boleh buat cerita kosong satu, pen atau pensel untuk ikut kreativiti awak, kertas kosong, dan buat satu peta minda berdasarkan soalan ni. Boleh pemakanan, kongsi tip-tip pemakanan sihat mengikut gaya anda. Okey, soalan ni bermaksud dia nak tips awak untuk lakukan pengambilan makanan yang sihat. Okey, awak boleh buat dalam peta minda, buat cantik-cantik, isi tak kisah terpulang lebih daripada 5 isi, awak boleh snap dan hantar melalui aplikasi WhatsApp lah. Okey, boleh? Boleh. Boleh. Okey. Apa yang awak belajar ini, makanan itu makronutrien, mikronutrien awak sudah dapat bezakan kepentingan dia, kelebihan dia, kesan sampingan dia bila ambil banyak. Okey. Dan obesity, apa itu obesity, maksud obesity dan kesan obesity, semua dah kita bincangkan bersama-sama. Okey. Sekian sajalah kelas saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masuk dalam kelas saya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.